Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Paduka Dr. Ibrahim bin Ali, Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia dan isteri. Yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk, Datin. Yang berbahagia Presiden Parti-parti komponen Gerakan Tanah Air. Yang berbahagia pemimpin-pemimpin daripada NGO Melayu yang sedar akan masalah orang Melayu dan ingin bersatu dengan gerakan kita ini. Seterusnya hadirin sekalian, saya gembira melihat begitu ramai lagi daripada ahli Parti Bumi Putera ini. Ramai yang berkata 4 buah parti yang ada dalam gerakan ini adalah parti kecil-kecil belaka. Tapi saya dapati itu tidak benar. Apabila saya dijemput untuk meresmikan perjumpaan parti-parti komponen dalam gerakan, saya dapati bahawa jumlah mereka amat besar. Kalau satu parti boleh adakan satu majlis makan malam begini ramai, dan saya diberitahu masing-masing kena bayar, apatah lagi kalau kita ada 4 buah parti. Yang pentingnya bukan 4 buah parti, tetapi perpaduan di kalangan 4 buah parti. Kita amat sedih melihat dalam pilihan raya parti-parti yang kononnya memperjuangkan nasib orang Melayu berperang sesama sendiri, dan masing-masing mendapat sokongan yang kecil-kecil belaka. Tak mungkin mereka dapat mendirikan kerajaan. Tetapi apabila kita bersatu padu, jumlah kita begitu ramai, dan kemungkinan kita akan ganti kerajaan yang ada ini memang sesuatu yang saya ini orang yang lama. Saya telah bernasib baik dapat melihat perjuangan orang Melayu sejak daripada tahun 1946. Pada masa itu orang Melayu miskin belaka, lebih miskin daripada sekarang. Nak masuk hotel pun tak berani. Masa itu ada cuma stesen hotel dengan Majestic Hotel saja. Orang Melayu tak boleh masuk situ kerana kita miskin. Kita tidak ada cerdik pandai pun. Yang kelulusan universiti pun tidak ada. Kita tidak ada pakar-pakar dan sebagainya. Yang ada adalah orang Melayu biasa saja. Tetapi kerana semangat, kita lupakan tentang kesetiaan kepada negeri masing-masing. Sebaliknya, buat kali pertama, orang Melayu anggap Semenanjung ini adalah tanah Melayu untuk semua orang Melayu. Sama ada daripada Kelantan ke Perak ke Perlis ke Johor ke, mereka adalah orang Melayu. Dan pihak British nak rampas negeri mereka, nak rampas tanah Melayu ini. Sebab itu orang yang miskin, yang daif, yang tidak berpelajaran ini, mereka bersatu padu, mereka melawan satu empire yang terkenal di dunia, empire yang mengelilingi dunia, yang baru menang perang. Kita dapat kalahkan mereka dengan perpaduan dan semangat. Sebab itu hari ini
kita juga menggunakan pendekatan yang sama, yaitu melalui perpaduan. Malangnya pada kali ini kita tidak dapat menyatupadukan semua orang Melayu, karena ada yang sudah jadi penyangga, penyabu, pencuri dan perasuah. Dengan orang itu tak bolehlah. Walaupun mereka kuat, ada duit banyak, ada cerdik pandai, tapi itu bukan jenis orang yang kita boleh bersatu dengan mereka. Ya, kita bersatu dengan orang yang bersih daripada jenayah. Tak ramai mungkin pada pandangan orang, tetapi sebenarnya lebih ramai yang menolak rasuah daripada yang menerima rasuah. Kita dapati bahawa budaya orang Melayu ini sudah dihakis oleh Najib. Kejayaan Najib ialah menukar pandangan dan nilai hidup orang Melayu sehingga dia terbalik. Orang dulu malu kalau mereka melakukan sesuatu jenayah. Mereka tunduk muka, tutup muka. Tetapi penjenayah sekarang ini tak malu dan disuruh jangan malu. Apa nak malu, bosku? Jadi kalau bos pun tak malu, bos pun mencuri, pengikut pun tak malu dan mencuri jugalah. Dengan orang ini kita tidak boleh bersatu. Sebab itu kita satukan orang Melayu yang bersih ini untuk melawan sebagai satu golongan yang satu, melawan puak yang terdiri daripada penjenayah yang sekian lama telah memerintah negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, perpaduan orang Melayu ini yang kita lakukan memang besar, tetapi tidak keseluruhannya. Kita tolak penjenayah, kleptokrat dan sebagainya, dan kita akan lawan dengan mereka. InsyaAllah dengan perpaduan ini, dengan semangat yang jitu yang kita lihat di mana-mana saja yang kita pergi, saya yakin umumnya kita akan dapat lebih undi daripada penyangak, penyamun dan kleptokrat. Dalam pilihan raya, biasanya kalau nak adakan satu parti yang menang, iaitu mendapat lebih daripada 50% kursi dalam Dewan, itu boleh berlaku kalau hanya dua parti saja yang akan bertanding. Satu akan menang, satu akan kalah. Di mana-mana kita lihat negara demokratik yang berjaya, mereka cuma tubuh dua buah parti saja. Kita tahu keadaan di UK umpamanya, ada konservatif, ada workers, ada Labour Party. Di Amerika Syarikat ada Demokrat, ada Republican. Tetapi di Malaysia ini, apabila mereka nampak boleh dapat wang dalam politik, mereka menubuh parti. Menubuh parti kerana hasrat mereka bukan untuk berkhidmat untuk negara, untuk bangsa, untuk agama, tetapi nak berkhidmat untuk duit. Itulah yang sekarang ini berjaya mendapati sokongan dan mendirikan kerajaan. Mereka bukan berjuang seperti perjuangan UMNO dahulu. UMNO dahulu berjuang untuk bangsa, untuk negara, untuk agama. UMNO yang ada sekarang ini berjuang untuk duit, berjuang untuk nak jadi Perdana Menteri, berjuang untuk menipu. Itulah hasrat mereka, dan kita perlu lawan dengan mereka sehingga kita menang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai cita-cita besar. Masing-masing parti tentu ada
matlamatnya. Tadi Presiden Putra telah sebut ada 4 matlamat, tapi dia lupa yang last. Bila saya tanya pasal apa nombor 4 tak sebut, dia kata nombor 3 tu campur dengan 4. Kita terima lah. Tetapi apa juga perjuangan kita, kita tak mungkin buat apa-apa pun melainkan kita jadi kerajaan. Hanya kerajaan saja yang mampu mentadbir dengan baik. Ya, kerajaan juga boleh mentadbir dengan buruk. Tetapi parti kita kalau menang, apabila kita menang, kita akan susun semula pentadbiran negara kita ini, yang kita akan bersihkan daripada kleptokrat yang sedang memerintah sekarang. Kita mampu buat. Kenapa kita boleh menang? Kerana kita tak lawan sesama kita. Fikirkan, kalau 4 buah parti ini letak 4 calon dalam satu kawasan, siapa yang nak menang? Ketika 4-4 ni akan dapat sokongan yang sedikit saja, tak cukup untuk diri kerajaan. Tetapi fikirkan, kalau kita letak satu calon daripada gerakan dan keempat-empat buah parti ini akan sokong calon yang satu itu, kemungkinan kita menang memang besar. Lagipun kita juga mendapat sokongan daripada NGO Melayu yang bukan ahli politik. Mereka juga curiga dengan masa depan orang Melayu. Sebab itu mereka juga akan membantu mana juga calon yang kita letak yang terdiri daripada mana-mana daripada parti, 4 buah parti ataupun daripada NGO Melayu. Kita bukan parti politik biasa. Berjuang bukan nak berjuang untuk berjuang. Tak ada makna kalau kita nak berjuang untuk berjuang saja. Untuk orang itu nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri, Timbalan Menteri. Itu bukan perjuangan kita. Perjuangan kita adalah untuk orang Melayu. Apabila kita tubuh perjuang, kita bercadang untuk dianya menjadi tunggak kepada satu gerakan orang Melayu. Sebab itu kita hubungi dengan parti-parti Melayu yang lain. Kita dituduh penuhnya memecah belahkan orang Melayu dengan menubuh satu lagi parti politik Melayu. Tetapi bukan tujuan kita ataupun pencapaian kita. Sebaliknya kita mengurangkan daripada 4 kepada 1. Satu yang bersatu padu, bukan berpecah, tetapi merapatkan hubungan antara parti-parti politik Melayu yang ada, yang tidak dicacatkan dengan rasuah dan jenayah. Di samping itu kita juga sedar bahawa NGO juga memainkan peranan. Saya masih ingat sebelum kita sampai kepada pilihan raya yang ke-14, NGO lah yang bergerak. Mereka mengadakan tunjuk perasaan seperti bersih umpamanya. Saya juga memulakan satu deklarasi rakyat yang disokong bukan saja oleh orang politik tetapi orang ramai juga. Jadi orang yang tak ada dalam parti politik pun ada peranan, dan memang pun mereka ingin melihat negara kita ini ditadbir dengan baik, di mana mereka boleh menjalankan segala peranan mereka tanpa gangguan, dengan cukup bekalan untuk menjayakan hasrat-hasrat mereka. Inilah yang kita katakan gerakan tanah air ini. Kita bukan parti, tapi satu movement. Kita lihat satu contoh yang baik ialah apabila Marcos dari Filipina mentadbir sebagai seorang diktator
yang zalim, tetapi gerakan orang ramai tanpa parti dapat menjatuhkan Marcos dan mendirikan kerajaan yang demokratik. Itu peranan orang ramai. Mereka bukan mengenalkan diri mereka sebagai parti itu dan parti ini. Ini adalah orang, rakyat Filipina yang bangkit. Di sini juga kita ambil itu sebagai satu contoh, iaitu gerakan kita tanpa kira parti. Gerakan orang Melayu sama ada dalam parti politik ataupun badan-badan lain, apabila mereka bersatu dan memain peranan dalam pilihan raya, memberi undi mereka kepada calon yang satu yang kita akan letak di tiap-tiap satu kawasan, insya-Allah kita akan capai kemenangan. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, kita mampu memenangi pilihan raya dan mendiri kerajaan yang bersih dan berwibawa. Itulah pendekatan kita. Kerana kita lihat perpecahan di kalangan orang Melayu amat merugikan orang Melayu sehingga mereka menjadi begitu lemah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingat, orang Melayu tak pernah zalim. Saya masih ingat di zaman British dulu, apabila kita buat tuntutan, British mengebahkan rumah berita angin. Punanya kalau orang Melayu memerintah, maka pemerintahan Melayu ini akan rampas harta punya orang bukan Melayu, kata British pada masa itu. Tetapi kita tidak rampas sama sedikit pun. Bahkan kejayaan orang bukan Melayu adalah kejayaan di masa orang Melayu memerintah. Di zaman British memerintah, orang tempatan tidak ada peluang sama sekali. Tetapi di waktu orang Melayu memerintah, mereka rela untuk berkongsi kuasa dengan kaum-kaum yang lain juga. Dan campuran kaum yang memerintah negara kita ini, yang didominasikan oleh orang Melayu, tidak zalim. Kalaulah kita zalim, tak mungkin Kuala Lumpur maju seperti yang kita lihat sekarang. Tetapi kita berpendapat agihan kekayaan mestilah secara adil. Bukan nak rampas harta orang, tetapi nak beri peluang yang lebih banyak kepada orang Melayu dan mempertahankan mereka. Memang mereka lemah dan perlu pertahanan pihak yang berkuasa. Apabila gerakan tanah air ini berkuasa, kita akan melindungi hak orang Melayu. Bukan nak rampas hak orang lain, tidak. Kita nak lindungi hak orang Melayu dan mengejar apa yang hak bagi orang Melayu. Itulah hasrat kita. Kita akan dirikan satu kerajaan yang adil kepada semua pihak. Di waktu saya jadi Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2018, pada tahun 2019, saya fikir pada masa itu putra didaftar. Itu sikap kita. Bukan kita nak halang orang daripada didaftar, tapi kalau ada minat untuk mendaftar satu parti, kita luluskan pendaftaran. Sebaliknya apa yang berlaku pada tahun 2018 sebelum pilihan raya, parti bersatu yang kita tubuh digantung buat sementara. Sementara apa? Sementara ada pilihan raya.
Pakatan Harapan tidak didaftar sama sekali. Tetapi kita ada plan B, dan plan B ini memberi kejayaan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita memang ada plan B, tapi tak boleh ceritalah. Itu secret antara saya dengan Ibrahim dan pemimpin-pemimpin lain. Kita ada plan B. Kalau ada usaha untuk menghalang gerakan tanah air ini daripada bertanding dalam pilihan raya, kita akan guna plan B dan kita akan berjaya. Kenapa kita akan percaya kita akan berjaya? Sebabnya ialah kerana kita berjuang untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk agama kita. Untuk itu semangat kita ini kental, bukan kerana duit. Pihak yang sebelah lagi bergantung kepada duit. Lah ni orang itu duduk ada dalam, payah sikit lah nak bagi duit. Tapi akan cubalah. Tapi kita boleh lawan. Kerana dalam pilihan raya kecil negeri di Johor, apabila kita tanya pengundi, tolonglah undi Parti Pejuang, jawapan mereka nak bagi banyak mana. Itu kejayaan Najib yang utama, iaitu menjadikan orang Melayu tak malu minta duit daripada orang. Kita ada maruah, kita jaga maruah kita, bukan dengan menghapuskan orang lain, tetapi untuk meningkatkan maruah kita. InsyaAllah kita punyai rancangan yang jitu, yang kita tahu bagaimana melaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh ada dasar, kita boleh ada plan, perancangan, tetapi kalau kita tak tahu nak buat, dia tak akan jadi. Pentingnya ialah pelaksanaan, bukan membuat dasar. Dasar siapa pun boleh buat, tetapi nak laksana dasar memerlukan kebolehan tertentu. Dan kita lihat kerajaan yang ada sekarang ini, walaupun menerima dasar yang dibentuk oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana nak laksana. Dan sudah tentu ini tidak akan terjadi. Jadi saya ucap banyak terima kasih kepada semua yang hadir, kepada Parti Putra, kepada pemimpin Putra, iaitu Doktor bila sakit jangan pergi dia lah, tapi dia doktor juga, Dr. Ibrahim Ali, yang menjadi masalah kepada saya sepanjang saya jadi Perdana Menteri kali pertama. Inilah orangnya yang kacau. Tapi alhamdulillah, dalam dia kacau pun dia dapat jadi timbalan menteri. Duduk sama-sama, dia cakap dalam majlis, bukan main lagi, tumbuk meja. Tak ada orang yang berani tumbuk meja bila nak timbang masalah Datuk Seri Anwar. Ibrahim yang mula bercakap, lepas itu yang lain semua berani lah. Tapi satu pasal Ibrahim ni, pasal dia berani, dia cakap terus terang, tapi kita tahu dalam hati dia sedar apa yang boleh dibuat, apa yang adil dilakukan. Dan kita tahu apabila dia berada dalam gerakan tanah air, kita akan tentukan pendapat semua pihak, diberi pertimbangan, dan kelulusan dibuat mengikut cara-cara yang demokratik. Itulah gerakan tanah air. Sokonglah gerakan tanah air. Keluarlah beramai-ramai bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan siapa saja yang kita kenal,
untuk mengundi calon gerakan tanah air. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang